Baiklah, kita mulakan dengan maksud ibadah. Ibadah merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya. Ibadah dari segi bahasa bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, maksud dari segi bahasa ini menunjukkan kita wajib taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Dari segi istilah pula, ibadah ialah semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kat sini, apa sahaja yang kita lafazkan, yang kita lakukan, yang nampak atau yang tidak nampak, yang pasti disukai dan diredai oleh Allah. Al-Quran menjelaskan bahawa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menjadikan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Perkataan beribadah kat situlah merupakan dalil kepada wajibnya kita sebagai hamba-Nya taat patuh pada perintah Allah dengan mengabdikan diri kepadanya. Sekarang kita masuk kepada jenis ibadah. Jenis ibadah yang pertama ialah ibadah khusus. Apa yang dikatakan sebagai ibadah khusus? Ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, perundangan Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Contoh, solat, puasa, zakat dan haji. Contoh-contoh ini tidak boleh diubah cara solatnya, cara kita berpuasa, dengan apa kita membayar zakat atau bagaimana kita melaksanakan haji. Semuanya telah ditetapkan oleh syariat Islam. Baiklah. Ibadah, jenis ibadah yang kedua ialah ibadah umum. Ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, makan, minum, berniaga dan bekerja. Baiklah, kita masuk pula kepada jenis hukum. Jenis hukum yang pertama ialah wajib, yakni mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Bermaksud, jika ibadah wajib tersebut kita laksanakan, maka kita akan mendapat ganjaran pahala. Jika kita tidak melakukan ibadah wajib tersebut, maka jatuhlah hukum berdosa jika kita meninggalkannya. Yang kedua ialah hukum sunat, yakni mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika kita tinggalkan. Ya, mudah saja. Buat dapat pahala, tinggal tidak dapat apa-apa. Bermaksud tidak berdosa. Baiklah, seterusnya hukum harus, yakni tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Ya, ibadah harus tersebut tidak jatuh hukum berdosa kalau kita buat ataupun kita tidak buat. Seterusnya, hukum makruh,
Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Bermaksud, kita akan mendapat pahala seandainya kita tinggalkan atau kita tak buat perkara yang mendatangkan hukum makruh tersebut. Malah, tidak berdosa juga jika kita lakukan. Seterusnya, ini adalah hukum yang terakhir, iaitu haram. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Okay, hukum haram ni dia terbalik dengan wajib. Yang wajib, kita akan dapat pahala jika kita buat dan berdosa jika kita tinggalkan. Tapi haram, kita akan dapat pahala bila mana kita tinggalkan perbuatan tersebut dan berdosa jika kita lakukan. Baiklah, itu saja untuk hari ini dan semoga anda semua mendapat manfaat atas apa pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa sila lengkapkan borang kehadiran pada link di bawah dengan betul seperti nama guru dan subjek Bukan Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.